Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, Guru Al-Quran Bersanad Riwayat Hafz Asim. Mari mengaji Al-Quran secara bertajwid dengan saya setiap hari jam 3.30 petang dan 9.30 malam. Jangan lupa like dan follow page Fatihah untuk sama-sama menonton dan belajar. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Alhamdulillah, kali ini dapat kita bertemu lagi untuk meneruskan sesi pengajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-38 hingga 45 dari surah Ali Imran. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak membuka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 55. Bagi teman-teman yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, insyaAllah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar lagi di layar. Jadi sahabat-sahabat, diharapnya sebelum kita mula seperti biasa pengerasnya, iaitu kita tekan button share, kita kongsikan dahulu live ini dengan ahli keluarga dan teman-teman kita supaya mereka juga insya-Allah dapat sedikit sebanyak mempelajari dan memanfaatkan perkongsian yang kita lakukan. Dan untuk saya terus bersemangat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, insya-Allah. Baik, dah bersedia ke belum? Sebelum itu saya nak menyapa teman-teman kita. Mungkin tak sempat nak menyapa semualah, beberapa sahaja yang antaranya kita ada Isteri Zamani, Rasimah Ishak, Nur Suraya, Sang Raja, Umi Kalsum, Kamariah, Hakim,
Ihsanida, Rohani, Rohana, Lin Basir, Nenda Zahra, Hasnah Nasir, Bonda, Seniati dan ramai lagi, Zainab dan ramai lagi teman-teman kita yang lain, Masya Allah. Ramainya muslimat yang bersama dengan kita. Walaupun muslimun juga ada. Jadi ala kulli hal ramai di kalangan kita ini golongan wanita. InsyaAllah kita doakan semua daripada kita insyaAllah digolongkan Allah di kalangan hambanya yang beriman dan dikurniakan syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dah bersedia ke belum untuk kita mulakan pelajaran? Diharap teman-teman semua dah bersedia, dan saya nak ambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua yang memberi salam. Daripada awal kita bermula sehinggalah akhir nanti, kadang-kadang ada yang terlewat masuk bagi salam, tak apa. Jadi saya jawab siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Salam sejahtera kita doakan. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Baik, kita lihat kepada bacaan isti'azah. Seperti biasa, teman-teman mesti perhatikan diberikan perbezaan di antara huruf hamzah dan huruf ain itu dengan jelas. A'u bukan a'u dan juga bukan a'u. Yang pertamanya hamzah berbaris atas bunyi a, keduanya ain berbaris depan dhammah berbunyi u. A'u, zu di hujung lidah bukan zu. Kalau baca zu salah. Ramai orang confuse di antara huruf zal dan huruf zai. Huruf zal, kalau boleh saya kongsikan di sini, sahabat-sahabat lihat di sini, dia di hujung lidah itu mesti keluar. Hujung lidah ini keluar sedikit di antara dua gigi. Zu, gitu. Ya. Bukan zu, ya. Macam kita, sebab apa? Kita dalam bahasa Melayu, kita ada z, o saja. Z saja. Kita ada z. Jadi kita baca zu lah, ya. Patutnya zu, ya. Billah, lafzul jalalah dibaca nipis kerana datang sebelumnya baris kasrah, dan perkataan Allah dibacakan dua harakat. Himinasyai, syai bukan syai tapi syaitanir rajim. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ditutup mulut dengan rapat sekejap baru kita buka. Jangan cepat sangat bukanya. Nanti tak sempurna kedengaran huruf mimnya. Baik, kita terus lihat kepada ayat 38 dari surah Ali Imran. Hunalika da'a, na dua harakat, lika da'a, ain beri atas bunyi a. Jangan baca da'a, itu bunyi hamzah, ya. Da'a zaka za. Ini baru huruf zai. Beza dengan huruf zal tadi, ya. Zakariya, ya itu bersabdu tekankan. Rabbah, kalau waqaf jadi rabbah. Kalau wasal ha itu dibacakan dengan baris dhammah dengan dua harakat. Zakariya rabbahu qala rabb, itu sehingga akhir, ya. Kalau nak wasal, kalau nak sambung. Baik, mungkin teman-teman ada yang tak sampai nafas, nak berhenti, berhentilah di sini, ya, dengan rabbah. Kemudian ibtidak pada qala rabbi hamba. Ada pantulan itu. Pantulan yang pepes, ya, bukan pantulan yang bulat. Kemudian limil. Di sini asalnya mim baris bawah bertemu nun bunyi min. Tapi bila datang lam mil. Ladung. Di sini hukum ikhfa hakiki, nun mati bertemu kaf. Ini idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah sama juga dengan idgham bi gunnah dan ikhfa hakiki macam ni. Nun matinya kosong, tidak ada tanda mati. Jadi sahabat-sahabat, kalau jumpa nun yang tidak ada tanda mati, dia boleh jadi jatuh kategori ikhfa ataupun idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah. Bergantung pada huruf yang datang selepasnya. Ladun, gitu. Asalnya ladun, tapi bila datang kaf, ladun kadzurriyatan. Di sini tanwin bertemu to. Dia bunyi isti'la sikit, dia tebal sikit. Dzurriyatan. Jangan dzurriyatan. Itu tak betul. Bunyinya tayyibah. Kalau waqaf ta marbutah ataupun ta simpul, dia ditukarkan kepada ha besar, ya. Kalau kita waqaf.
Kalau nak sambung, dia jadi baca izhar di sini sebab tanwin bertemu hamzah. Tayyibatan in. Terus masuk in. Sebut saja tan terus masuk in. Sebab di sini hukum izhar halqi. Izhar halqi ya. Dia beza dengan ikhfa. Sahabat-sahabat lihat baris cara dia ditulis tu. Ta ni tengok tanwin dua di atasnya selari atas dengan bawah. Manakala ikhfa tadi tanwin dua di atas juga tetapi tidak selari. Dia bukan tersilap tulis ataupun bukan saja-saja tulis. Itu tidak. Dia ada fungsi dia. Kenapa ini tulis tidak selari? Kenapa ini ditulis selari? Itu memang dia standardize orang kata apa method yang digunakan bagi Al-Quran Resam Usmani. Mungkin sepanjang saya berikan perkongsian ini, ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang penting. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal bagi mereka yang berusaha. Kemudian dengungkan di sini wajibul gunnah, dengung dua harakat. Naka sami'ud. Ain bari atas terus naik di atas dal. Di sini alif lam syamsiah. Jadi lamnya tidak dibunyikan. Ain terus di atas dal. Uddu'a. Kalau waqaf. Hamzah itu dibunyikan sebagai jelas ya. Du'a gitu. Bukan doa. Hamzah tak dengar. Cuba dengarkan. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Baik. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi saya rayu dan pohon sahabat-sahabat menekan button share. Kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Ayat ke-39 surah Ali Imran. Baik, kita ambil daripada Fanada. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. Saya beritahu dulu detailnya ya. Fanadat ada bunyi hamasnya, bunyi anginnya. Hul di sini ha baris depan terus naik di atas lam. Di situ alif lam qamariyah. Lamnya dibunyikan dengan jelas. Berbeza dengan alif lam syamsiah. Itu beza. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak ada tanda mati. Di sini alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati. Hul malaikatu wa huwa dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Imui di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu ya masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Yusalli fil bukan fil. Ramai orang baca fil mihrab. Itu tak betul. Yang betulnya fil hapedas mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Di sini kena dengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Musaddiqan bi kalimatin. Ayat ni dia ada sambungannya di bawahnya. Kita lihat di sini bi kalimatin ya, minallah. Tapi kita akan baca sampai bi Yahya. Saya akan baca nanti bi Yahya, kemudian kita ambil daripada annallaha yubashshiruka. Cuba dengarkan. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. Baik. Kemudian ayat itu sahabat-sahabat ambil daripada annallaha yubashshiruka bi Yahya. Cuba dengarkan. Annallaha
Allah yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin min Allah. Saya waqaf di situ mungkin bagi teman-teman yang mungkin tak sampai nafas supaya tahu bagaimana nak diwaqafkan. Baik, di sini suka juga saya bagi tahu ada hukum iqlab di sini, kena bunyikan mim yang nipis, bibir itu dibiarkan renggang sedikit saja. Musaddiqan. Kalau kita masukkan sekeping kertas itu di antara dua bibir itu boleh masuk. Dua harakat. Kemudian di sini ada hukum tanwin bertemu mim idgham bi gunnah, dengungkan dua harakat. Baik. Tadi saya berhenti di minallah. Kalau berhenti di minallah di sini saya ambil daripada musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Jadi diharapnya sahabat-sahabat dapat memberikan perhatian bagaimana saya waqaf. Cuba kita dengarkan sekali lagi. Anna Allah yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin min Allah. Musaddiqan bikalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Jadi begitulah sahabat-sahabat bila kita membaca ayat yang panjang, kita mestilah menguasai cara waqaf dan ibtida'. Bagaimana nak menguasai waqaf dan ibtida'? InsyaAllah nanti di satu waktu yang lain saya akan buatkan sesi khusus bagi waqaf dan ibtida', insyaAllah. Walaupun kita dah buat sebelum ni beberapa kali, tapi mungkin ada teman-teman kita yang baru bersama dengan kita, ataupun mungkin teman-teman kita yang tak betul-betul ingat lagi, insyaAllah kita akan buat dalam sesi yang lain ya. Jadi diharap sahabat-sahabat dapat terus bersama dengan kita, istiqamah insyaAllah. Waktu siaran kita untuk live seperti biasa setiap hari jam 9.30 pagi, 3.30 petang dan juga 9.30 malam insyaAllah. Jadi teman-teman boleh mengikut waktu ke lapangan masing-masing. Kalau nak ikuti kesemuanya juga lebih baik, kerana kita dapat selalu diingatkan. Sudah tentulah 3 kali itu lebih baik daripada 2, dan 2 itu lebih baik daripada 1, dan 1 itu lebih baik daripada tak belajar langsung. Jadi ambilkan kesempatan. Inilah peluang satu-satunya Allah berikan ke atas diri kita masih lagi bernyawa untuk meneruskan kehidupan. Jadi gunakan setiap saat yang Allah berikan itu sebaik mungkin, supaya ianya menjadi satu usaha yang bermanfaat. Baik. Kemudian kita terus pada qala rabbi an. Di sini didengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Ya na yakunu li ghulamu. Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw, masuk beserta dengung 2 harakat. Ya. Wa qad, ada pantulan di sini qala surah balaghaniyal balaghani. Ini semuanya satu harakat. Balaghani, semuanya satu harakat. Jadi temponya biar sama, Balaghaniyal, ya baris atas terus naik di atas lam. Kibaruwam, kibaruwam, wa baris atas terus naik di atas mim. Di sini hukumnya izhar syafawi. Ra'ati aqir. Coba dengarkan. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Baik, diharapnya teman-teman dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya berikan. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan juga yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Semoga Allah merahmati pertemuan kita. Kalau kita sayangkan isteri kita, kita sayangkan suami kita, kita tag mereka, kita share dengan mereka. Kita sayangkan anak-anak kita, ahli keluarga dan teman-teman kita, kita share dengan mereka insyaAllah.
InsyaAllah mereka akan menghargai setiap perkongsian yang sahabat-sahabat berikan dalam juga membantu mereka meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Baik, kita lihat daripada sini. Qala kadza za. Saya dah bagi tahu tadi zal di hujung lidah. Kadzalika Allah. Lafzu jalalah datang sebelumnya, baris fathah dibacakan dengan tebal 2 harakat. Hu yaf'alu ma yasha. Ya. Kemudian qala rabbij. Ada pantulan di sini. Pantulan yang pepes diberikan di sini. Lantunan hukumnya qalqalah sughra di sini. Rabbij'alli. Ini lam bertemu lam. Sama jenis, sama sifat. Mutamasilain di sini. Dia nama idgham mutamasilain. Sama misal, sama sifat, sama makhraj. Lam bertemu lam. Jadi, ain baris atas terus naik di atas lam ini. Li dibacakan 4 atau 5 harakat. Ayah. Kalau waqaf, ta marbutah ditukarkan kepada ha. Kalau nak sambung dia jadi hukum ikhfa di sini kerana tanwin bertemu qaf. Bayangkan kalau sahabat waqaf terus ibtida di sini. Qala ayatuka alla 2 harakat. Tukalliman dengungkan di sini wajibul gunnah. Nasasa. Ni kena hati-hati. Bila 2 huruf yang kedengaran hampir sama, jadi kena hati-hati. Contohnya di sini huruf sin dengan huruf sa. Sa. Jangan bunyi sa. Kalau sa jadi huruf 2 huruf sin. Kalau bunyi sa 2 huruf sa. Yang pertamanya sa, yang keduanya sa. Sa ni khususnya yang ini. Yang ni mungkin ramai yang tidak ada masalah. Tetapi yang ini dia sama seperti zal tadi. Hujung lidahnya itu, hujung lidah kita keluarkan lebih lagi sikit daripada huruf zal tadi. Hujung lidah ini. Nampak tak hujung ni? Tip of the tongue. Orang putih kata tips of the tongue. Hujung lidah. Sa. Gitu. Yang pertamanya sa, yang keduanya sa. Dengarkan Kemudian sa. Maaf, saya pula jadi terbelik itu. Tukalliman nasa salasa. Sekali lagi sa di sini. Salasa. Tapi jangan lambatlah sa nak keta itu sebab dia 1 harakat. Tukalliman nasa salasata ayyamin. Tekankan ya itu bersabdu. Min izhar halqi, bunyi saja min terus masuk. Illa bukan illa. Jangan baca illa. Ramai orang baca illa di sini Kalau buat baca illa, lepas ni jangan ulang dah. Yang sebetulnya illa. Illa ramza. Ram, izhar syafawi. Zan bila waqaf menjadi za. Cuba dengarkan. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Boleh? Macam mana so far? Diharap sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Boleh tak saya dapatkan sedikit maklum balas, feedback daripada teman-teman? So far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut? So far macam mana? Kalau boleh saya dapat tahu. Terima kasih Jamilah, dia kata dan sharing. Terima kasih. Rusna juga, Umiyah, Jamilah, Syahbanun, Mariam Awang. Macam mana? Kalau boleh saya dapat tahu. Alhamdulillah, Hamidah Abdur kata. Alhamdulillah. Jadi diharapkan semuanya juga dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan kali ini. Baik, kita teruskan bacaan ayatnya. Wadzal. Saya bagi tahu dah tadi, zal di hujung lidah. Wadhkur rabbaka kathisa. Saya bagi tahu baru je tadi. Si macam mana nak sebut huruf sa? Kathiran. Tanwin bertemu waw idgham bi gunnah. Dengungkan di sini. Wasabbih. Ba baris bawah bunyi bi. Bila bertemu ha mati jadi bih.
Wasabbih, bukan wasabbih tapi bih, wasabbih bil ashyi, bil ashyi, tekankan ya itu bersabdu, ashyi wal ib, ada lantunan di sini, qalqalah kar, dan ra ini jadi tebal. Jangan baca ibkar. Ramai orang baca kar. Yang betulnya kar. Kar. Gitu ya. Baik, coba dengarkan. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Alhamdulillah. Boleh? Diharapnya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya berikan ini. Baik, kita lihat ayat ini. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْ, ra di sini jadi tebal. Inna Allah, in didengungkan wajibul ghunnah 2 harakat. Allah, lafzu jalalah datang sebelumnya baris kasrah, dibaca tebal 2 harakat. Hastafaki wa tahharak. Baik, sebab apa ayat ini tidak bersambung, sekejap lagi kita akan baca daripada innallaha astafak, ataupun kita waqaf di sini nanti kita baca waqaf di sini hastafak ataupun waqaf di wa tahharak. Kita dengarkan dahulu. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ. Baik, bila saya waqaf di situ, nanti saya akan ibtidak balik pada innallah. Diharap sedikit sebanyak sahabat-sahabat yang mungkin nafas yang tidak sampai juga dapat mempelajari sesuatu bagaimana untuk waqaf dan ibtidak ya. Kemudian kita ambil daripada Inna Allah astafaki wa ha itu bersabdu, tekankan. Wa tahharaki wastafa bukan was. Siapa yang baca was itu seakan-akan waw baris atas bertemu sin. Sekarang ini waw baris atas bertemu sad. Wastafaki ala nisa'il alamin. Ainnya jelaskan. Coba dengarkan. Inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kemudian sahabat-sahabat terus ibtidak pada ya mar, tebal mar, bukan mar. Ramai orang baca ya mar, itu salah. Yang betulnya ya mar ya muq, ada lantunan di sini, qalqalah di sini, qaf yang bertanda mati asli, qalqalah sughra. Nuti li rabbiki wasjudi, wasjudi 2 harakat. War, ra ni sini dibaca tebal. War, bukan war tetapi warka'i. Ini baca 2 harakat. Ma'ar, ain baris atas terus naik di atas ra. Di sini alif lam syamsiah. Ma'ar raki'in. Dzalika min di sini iqlab. Nun mati yang tidak diberikan tanda mati tapi ditulis mim kecil yang ekornya ke bawah. Itu namanya nun mati iqlab. Confirm dah datang selepasnya huruf ba. Dibacakan dengan ditukarkan asalnya an, tapi bila dah bertemu ba jadi dia seakan-akan bertukar kepada bunyi mim yang nipis. 2 harakat. Ba'il ghaibi nu 2 harakat. Hi ha pedas 2 harakat. Hi ilaik, ilaik bukan ilaik tapi ilaik. Coba dengarkan. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min anba'il ghaib
Baik, boleh ya, diharapnya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Terima kasih yang tolong menulis poin-poin yang penting. Bagi sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, jangan lupa insya-Allah tekan button share dahulu supaya semua kita mendapat pahala berkongsi ilmu. Baik. Qala dua harakat. Yatuka alla, dua harakat. Tukalliman, dengungkan di sini dua harakat. Nas, sekali lagi kita jumpa sin dan sa. Tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Maaf, ini ayat yang kita bacakan tadi. Saya tergerak balik tadi. Maafkan saya. Baik, kita di sini tadi. Kita di sini, kita dah baca sampai sini, kita teruskan. Baik, war di sini dibacakan dengan tebal. Kita dah baca tadi. Nuhi ilaik, kita ambil daripada wama kunta ladaihim. Wama kun, dua harakat ikhfa. Taladaihim, izhar syafawi di sini. Idh yulquna aqlamahum, di sini berikan pantulan. Ayyuhum, di sini izhar syafawi, mimnya diberikan tanda mati, ya. Ayyuhum ada hamasnya. Fulumar, dibacakan tebal ra-nya. Yama wa ma kun, ikhfa di sini dua harakat. Ikhfa itu maksudnya disembunyikan bunyi nun matinya di belakang ta dengan kadar dua harakat. Taladaihim, izhar syafawi, bunyi saja him, jangan panjang, terus masuk. Iz di hujung lidah. Iz yakhtasimun. Coba dengarkan. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim. Kalau sahabat-sahabat sampai habis, teruskan. Kalau mungkin yang tak sampai, ibtidak balik pada wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Kemudian kita ambil daripada idh qalatil malaikatu ya mar, dibacakan tebal. Ya mu'in, dengungkan di sini wajibul qunnah dua harakat. Nallah, lafzu jalalah dibaca tebal dua harakat. Hayubashiruki, shiruki, jangan baris, jangan silap, ya. Silap baris ini bahaya, teman-teman. Sahabat-sahabat dengar betul-betul apa yang saya nak sampaikan. Kesalahan baca Al-Quran ini ada dua jenis, ada dua. Pertamanya lahnul jali, keduanya lahnul qafi. Lahnul jali itu apa? Lahnul jali ialah kesalahan besar yang nyata. Sebagai contoh, tertukar baris ataupun tertukar huruf. Hukumnya adalah haram. Kalau kita baca Al-Quran berdosa kalau tertukar huruf ataupun tertukar baris. Kalau kita dalam solat, terbatal, tidak sah solat kita. Rugilah. Jadi sahabat-sahabat kena jaga betul-betul, jangan sampai tertukar baris. Manakala lahnul qafi, kesalahan tersembunyi itu tidaklah sampai jatuh haram, tetapi makruh dan juga menjadi suatu perkara yang aib, jika dilakukan. Antaranya sebagai contoh, panjang harakat. Sepatutnya 6, kita baca 5 saja. Dia tak sampai berdosa, tak sampai haram, tetapi tak betul lah, ya, menghilangkan seri Al-Quran tersebut. Baik, itu salah satu contoh. Contoh yang lain, dengung. Itu juga lahnul qafi. Dengung tu sepatutnya dengung iqlab. Kita bunyi macam dengung ikhfa contohnya. Jadi kurang tepat, tidak sampai haram, tetapi menjadi satu perkara yang sangat aib dan makruh, ya. Jadi kalau kesilapan baris dan kesilapan huruf itu betul-betul. Sebab itu saya selalu mengingatkan bagi teman-teman, ya. Maaf, ya, saya sebelum kita masuk pembacaan, saya nak berikan sedikit peringatan. Saya selalu pesan kepada teman-teman yang nak memahirkan diri dalam Al-Quran. Walaupun kita dah pandai baca Al-Quran, tidak salahnya kita belajar balik makhraj huruf.
Kerana apa? Kita nak mengelak daripada melakukan lahnul jali tadi itulah, kesilapan yang besar itu. Sebagai contoh, dalam huruf hijaiyah ini, ada huruf-huruf yang hampir sama. Contohnya huruf za dan za. Saya beritahukan. Sa dan sa. Kha, ra, ra. Yang mana satu? Jadi dengar hampir sama, tetapi ada beza. Ba, za. Dengar nak sama, tetapi ada beza. Jadi oleh itu, adalah lebih baik kita belajar balik dari back to the basic. Betulkan balik makhraj huruf kita, harakat kita. Kemudian perlahan-perlahan lah kita kuasai hukum-hukum tajwid satu persatu. Ya? Jadi insya-Allah bagi mereka yang nak mempelajari balik daripada makhraj huruf satu persatu itu, insya-Allah setelah selesai kita baca semua, saya akan berikan sedikit maklumat bagaimana sahabat-sahabat dapat mempelajari semua itu. Baik, tadi kita berhenti di saya dah bagi tahu pada perkataan baik, kita tengok daripada sini. Di sini saya dah bagi tahu pasal zal tadi kan. Saya dah bagi tahu pasal zal. إذ قالت الملائكة يا مريم إن dengungkan dua harakat. Allah yubashshiruki bikalimatin minhus. Izhar syafawi. Maaf, di sini izhar halqi, nun mati. Kalau izhar syafawi itu mim mati, yang ada tanda mati. Itu sahabat-sahabat kena lihat indikasi-indikasi itu ya. Nun ataupun mim yang ada tanda mati itu hukumnya izhar. Jelaskan saja. Min husmuhul. Ha baris depan terus naik di atas lam. Masihu Isa. Tapi jangan baca Isa lah. Sebab apa? Sebab itu saya bagi tahu antara teman-teman, kalau antara tipnya bagi baca Al-Quran bagi lancar, mata pergi dulu. Baik. Kalau mata pergi lambat, ini akan berlaku. Contohnya, mata kita duduk di sini. Jadi kita baca Masihu Isa. Oh, rupanya nak masuk dengan ba bertanda mati. Jadi kita lambat. Sebab itu, bila mulut sebut Masihu I, mulut sebut I, mata dah nampak dah. Sin baris atas. Kemudian ada alif ini. Dia kemudian bertemu ba yang bertanda mati. Isab. Oh, rupanya nak masuk ba. Jadi kita dah tahu dah. Mulut sebut sab, mata duduk di numar dah. Numar, mulut sebut mar, mata duduk di yama dah. Yama, mulut sebut yama, mata duduk di waji dah. Waji, mulut sebut waji, mata duduk di ha tanwin atas nak masuk fa, jadi ikhfa. Wajiha, mulut sebut ha, mata duduk nampak dah fa baris bawah di atas nak masuk dal bertanda sabdu. Jadi bila baca Al-Quran, mata bergerak dulu, mulut ikut belakang. Mata bergerak dulu, mulut ikut belakang. Baru lancar. Kalau mata dengan mulut bergerak seiringan, bacaan kita tidak akan lancar selama-lamanya. Itu bahaya. Jadi diharap perkongsian yang saya sampaikan ini sedikit sebanyak memberi bantu kepada teman-teman ya, untuk bagaimana melancarkan bacaan. Fid dunya, fa baris bawah terus naik di atas dal yang bersabdu. Dun, izhar syafawi. Jelaskan saja. Di sini namanya, maaf bukan izhar syafawi. Sekali lagi, saya tersasul. Biasalah bila cakap banyak kadang-kadang tersasul. Di sini izhar mutlak. Izhar mutlak. Nun mati yang ada tanda mati namanya izhar mutlak. Dunya, jelaskan saja. Walaupun pada asalnya nun mati bila bertemu ya kena dengung dua harakat. Tapi di dalam Al-Quran ada 4 perkataan hukumnya izhar mutlak. Antaranya dunya, sinwan, qinwan dan juga bunyan. Itu bacanya jelaskan saja. Walaupun nun mati bertemu ya ataupun bertemu waw. Ya. Di dalam Al-Quran, nun mati bagi izhar mutlak itu dia ada tanda mati. Walaupun bertemu ya. Dunya wal dua harakat. Khirati wa minal muqarrabin. Begitulah diharapnya sahabat-sahabat ya. Baik. Saya nak baca sama-sama dengan sahabat-sahabat. Boleh? Kita baca balik daripada awal ayat 38 sehingga ayat 45. Sahabat-sahabat dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapat sekali lagi seronoknya cinta Al-Quran dan berikan saya thumbs up dan juga heart. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita yang belum lagi menekan button share, pengeras kita seperti biasa, kita tekan button share. Kalau tak tahu kat mana button share itu, tengok di bawah sebelah kiri itu. Ada tulis share itu, tekan di situ sekali insya-Allah. Baik. Dah bersedia belum kita nak mula baca bersama-sama ini? Baik. Kita nak baca bersama-sama. Dah bersedia ke belum?
Kalau bersedia berikan thumbs up, insyaAllah. Baik, kita akan mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. Maafkan sekali lagi. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم
يبشرك بكلمة منه اسمه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharap teman-teman ya dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya berikan. Jadi bagi yang nak mengikuti bacaan sambungan ayatnya, jangan lupa janji temu kita seperti biasa esok jam 9.30 pagi, 3.30 petang dan juga 9.30 malam setiap hari. Yang mana dah terlepas bacaan ayat-ayat Al-Quran yang telah kita pelajari sebelum ini, boleh lihat kembali pada pelajaran-pelajaran yang lepas. Kita telah khatam daripada juzuk pertama, juzuk kedua, sekarang kita sudah sampai juzuk ketiga. InsyaAllah sama-sama kita beriktizam untuk khatam Al-Quran bersama-sama. Dan juga bagi teman-teman yang saya bagi tahu tadi nak belajar balik makhraj huruf, hukum tajwid satu persatu, insya-Allah kami akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid insya-Allah. Dan selain daripada diberikan buku asas dan buku tajwid, sahabat-sahabat akan diberikan rakaman kedua-dua buah buku ini kerana kami telah rakamkan setiap muka suratnya yang dapat diakses melalui dua cara, iaitu melalui aplikasi Cepat Quran dan juga melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Jadi bagi yang nak mendapatkan dua buah buku fizikal ini, bukan e-book ya, buku betul, kita akan kirimkan ke rumah anda. Dan juga rakamannya yang telah disediakan dan juga mendapatkan rakaman Al-Quran 30 juzuk. InsyaAllah kita akan berikan daripada masa ke masa. Keseluruhannya ada hampir 800 video pengajian. Jadi bagi mereka yang berhajat untuk mendapatkan semua ini, komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran. Bagi kami bantu anda untuk mendaftar. Jangan risau, jangan bimbang. Tidak ada yuran bulanan, komitmen setiap bulan tidak ada. Ataupun yuran tahunan juga tidak ada. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali sahaja untuk seumur hidup. Jadi sekali sahabat join jadi ahli, insya-Allah akan dapat bimbingan secara langsung dengan kami. Boleh buat appointment sama ada nak datang ke pusat pengajian ataupun untuk kita buat orang kata apa, live streaming. Kita insya-Allah bimbing sahabat-sahabat bagaimana untuk memperbaiki dan meningkatkan bacaan Al-Quran. Jadi siapa yang berhajat untuk mendapatkan semua itu, jadi komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran. Juga saya nak maklumkan, pada bulan Julai nanti di pusat pengajian kita berikan pengajian 1 bulan secara percuma. Jadi bagi mereka yang nak datang, jadi ini alamat kami di Wangsa Maju. Jadi mereka yang duduk bersekitaran dengan Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang ini. Datang, daftar, tapi kena daftar dululah. Boleh datang sendiri pun boleh, nak datang dengan pasangan pun boleh, nak datang satu keluarga ataupun dengan kawan-kawan pun boleh insya-Allah. Tapi tempat adalah terhad, kena daftar dahulu kerana kelas kita adalah terhad. Ini di pusat pengajian. Yang saya bagi tahu tadi untuk kami hantar buku ke rumah itu untuk kelas atas talian Jadi untuk kelas di pusat pengajian kita, bulan 7 nanti kita berikan sebulan secara percuma. Siapa yang berhajat boleh hubungi kami. Ini nombor telefon dan WhatsApp-nya. Sahabat-sahabat boleh WhatsApp ataupun boleh call kami. WhatsApp lah lebih baik insya-Allah Kadang call tak sempat kita nak menjawab. WhatsApp dulu. Dan bagi sahabat-sahabat yang nak dapatkan 2 buah buku tadi, kalau tak nak tulis di ruangan komen nak jadi ahli Cepat Quran tapi nak daftar sendiri, boleh pergi ke website ini. www.cepatquran.com. boleh daftar di sini insya-Allah sendiri. Di situ ada panduan-panduannya bagaimana untuk mendaftar. Jadi sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat daripada ayat 46 surah Ali Imran, jangan lupa janji temu kita esok hari bersama-sama. Jadi saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang silap dan salah itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.